سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berjumpa dengan saya lagi Ustaz Amar dalam rancangan Tak Kenal Maka Tak Cinta Al-Quran Sumber Bagi Manusia. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah pada hari ini saya akan berkongsikan, saya akan menyambung kembali perbincangan kita pada episod yang lalu mengenai ilmu ulumul Quran. Sebelum ni saya telah menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai secara pengenalan kepada ulumul Quran itu sendiri. Jadi pada hari ini saya akan menghuraikan kepada tuan-tuan dan puan-puan salah satu pembahagian yang terdapat di bawah ilmu ulumul Quran, iaitu sejarah penurunan Al-Quran itu sendiri. Untuk bahagian yang pertama ini, saya akan bawa pandangan ulama berkaitan dengan penurunan Al-Quran, di mana sepakat para ulama mengatakan bahawa penurunan Al-Quran ini terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama secara sekaligus dan yang kedua secara berperingkat. Namun di sana terdapat khilaf di antara para ulama mengenai berapakah peringkat penurunan Al-Quran itu sendiri. Sebahagian ulama mengatakan 3 peringkat, sebahagian ulama lagi mengatakan hanya 2 peringkat. Namun yang masyhur di sisi para ulama adalah 3 peringkat. Peringkat yang pertama daripada Allah ke Lauh Mahfuz, peringkat yang kedua daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah, dan yang ketiga daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Antara ulama yang mengatakan ada 2 peringkat sahaja adalah Al-Imam Suyuti. Al-Imam Suyuti mengatakan 2 peringkat, iaitu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Hal ini bersandarkan kepada hadis ataupun daripada dalil riwayat Ibnu Abbas, Al-Hakim dan juga An-Nasai. Seterusnya, peringkat penurunan Al-Quran yang pertama tadi, Al-Quran diturunkan daripada Allah ke Lauh Mahfuz. Penurunan ini berlaku secara sekaligus dan disaksikan oleh para malaikat. Tujuannya adalah untuk Allah menunjukkan kepada hamba-hambanya tentang kekuasaan, keagungan Allah itu sendiri, seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Buruj ayat 21 dan 22, yang bermaksud bahkan inilah Al-Quran yang mulia diturunkan ke Lauh Mahfuz. Peringkat yang kedua daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, yakni langit dunia. Dan ulama sepakat mengatakan bahawa peringkat ini juga Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Hal ini berdasarkan 3 firman Allah yang tuan-tuan boleh semak dalam surah Al-Baqarah ayat 185, surah Ad-Dukhan ayat 3 dan juga surah Al-Qad ayat 1. Dan yang terakhir daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW. Majoriti pandangan ulama mufassirin mengatakan bahawa Al-Quran diturunkan sekaligus di Baitul Izzah, namun daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah adalah secara berperingkat selama 23 tahun melalui malaikat Jibril. Dan seterusnya, tujuan Al-Quran diturunkan secara berperingkat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, antara tujuan yang didapati oleh para ulama kenapa Al-Quran ini diturunkan secara berperingkat, tidak sekaligus. Yang pertama, supaya lebih mudah dipahami dan dilaksanakan.
Cuba tuan-tuan bayangkan, sekiranya Al-Quran ini diturunkan secara sekaligus kepada Rasulullah, pastinya akan memberikan kesukaran kepada Rasulullah dan para sahabat untuk menghafaz dan melaksanakan setiap perkara yang terdapat di dalam ayat-ayat yang diturunkan. Yang kedua, kerana di sana masih terdapat ayat-ayat nasikh dan juga ayat mansukh. Apa maksud ayat nasikh dan yang mansukh? Maksudnya ayat yang turun tapi kemudiannya dimansukhkan oleh Allah untuk digantikan dengan satu ayat yang baru. Yang ketiga, untuk memudahkan penghafalan Al-Quran bagi Rasulullah dan juga para sahabat. Apakah kaedah penurunan Al-Quran? Di sini ulama telah menggariskan beberapa kaedah penurunan Al-Quran. Yang pertama adalah melalui mimpi, yang mana mimpi tersebut terus sampai ke hati Rasulullah SAW. Yang ketiga, malaikat, yakni malaikat Jibril menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW menyerupai seorang lelaki, dan kemudian malaikat memberikan kata-kata, ucapan dan kata-kata sehingga baginda SAW mengingatinya dan menghafalnya. Dan yang ketiga, wahyu turun seperti bunyi loceng. Hal ini dikatakan oleh para ulama merupakan satu kaedah yang paling berat diterima oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, malaikat Jibril menampakkan bentuknya tersendiri di hadapan Rasulullah SAW seperti mana yang difirmankan oleh Allah dalam surah An-Najm ayat ke-13 dan ke-14. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, setakat itu saja perkongsian saya pada episod kali ini, dan insya-Allah mudah-mudahan perkongsian saya pada kali ini dapat memberikan manfaat, sedikit manfaat kepada diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita menjadi hamba yang bertakwa dan terus beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.